Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Bertemu lagi kita dalam Pastikan Sahih edisi Selasa 11 Oktober 2022 bersama saya Nadin Nordin. Dapatkan maklumat yang terkini dan sahih dengan mengikuti media sosial rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian berita RTM. Kita mulakan dengan segmen sahih. Benarkah terdapat kejadian culik kanak-kanak di daerah Alor Gajah? Menurut kenyataan media polis Diraja Malaysia PDRM, pihak polis menafikan terdapat kes penculikan atau cubaan menculik seorang kanak-kanak di daerah itu seperti yang tular menerusi satu rakaman suara di aplikasi WhatsApp. Ketua Polis Daerah Alor Gajah, Superintendent Arsyad Abu berkata, hasil semakan mesej rakaman suara palsu yang meminta masyarakat menyalurkan maklumat berkaitan penculikan itu tular sejak 2016 dan kembali diulang siar, pihak tidak bertanggungjawab. Rakaman suara itu mendakwa kanak-kanak terbabit diculik dan dilarikan menggunakan proton iswara warna putih dan bercermin gelap dari Pengkalan ke Melaka Pindah. Mesej itu juga mendakwa pihak berkuasa sedang mengesan kanak-kanak dan kenderaan terbabit serta meminta orang ramai membuat laporan polis jika mengetahuinya. Terdahulu, tular rakaman suara berdurasi 19 saat di aplikasi WhatsApp mendakwa berlaku kes penculikan kanak-kanak di Pengkalan yang turut disertakan gambar dua kanak-kanak tidak dikenali. Dakwaan adalah tidak benar. Seterusnya, berhati-hati dengan sedikit penipuan menggunakan nama dan logo Bursa Malaysia. Menurut kenyataan Bursa Malaysia, dengan menggunakan saluran Telegram, skamer menyalahgunakan nama dan logo Bursa Malaysia untuk memperdaya orang awam. Skamer kemudian mempromosikan skim cepat kaya dalam bentuk pelaburan untuk mendapatkan dana daripada peserta. Bursa Malaysia sama sekali tidak mengiktiraf atau memberi kebenaran untuk aktiviti tidak berlesen seperti ini. Jika anda menemui saluran Telegram lain yang menggunakan nama Bursa Malaysia, semak terlebih dahulu dan sahkan dengan Pusat Hikmat Bursa Malaysia di talian 03-2732-0067 atau emailkan ke bursatuyu@bursamalaysia.com. Anda juga boleh menyemak dengan senarai amaran pelabur Suruhanjaya Security Malaysia iaitu sc.com.my/investor-alert sebelum melabur. Dan ini pula Polis Diraja Malaysia PDRM mengatur gerak 94,411 pegawai dan anggotanya bersiap siaga bagi menghadapi Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15. Ketua Polis Negara Tan Sri Ashril Sani Abdullah Sani berkata jumlah itu adalah sebahagian daripada keseluruhan 120,557 warga pasukan PDRM yang akan ditugaskan bagi penugasan berkaitan perjalanan pilihan raya. Pada masa sama, persediaan sudah diaturkan oleh PDRM untuk bergandingan bahu dengan lain-lain agensi penyelamat bagi menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya bencana alam dalam tempoh berlangsungnya PRU ke-15 kelak. Pihak polis meminta kerjasama semua pihak bersama-sama memainkan peranan supaya proses pilihan raya berlangsung tanpa sebarang insiden yang tidak diingini. Kenyataan media Ketua Polis Daerah Melaka Tengah berkaitan tindakan susulan ke atas kes tular. Satu lelaki memandu kereta sambil disyaki menghisap gam. Kejadian berlaku di Lebuh Air Keruh Menghala ke Bandar Melaka dan susulan kejadian itu, satu tindakan risikan telah dibuat dan pemandu dan dua penumpang telah dikesan dan dibawa ke Balai Polis Trafik Melaka Tengah untuk tindakan selanjutnya. Satu kertas siasatan telah dibuka kerana kesalahan kedudukan pemandu semasa memandu tidak membolehkan kenderaan dikawal dengan sempurna. Pihak polis menyeru agar masyarakat sentiasa menyalurkan maklumat berkaitan kejadian yang menyalahi undang-undang dalam usaha membanteras kejadian jenayah.
Ya, aplikasi tidak sah, pastikan anda tidak terpedaya dengan aplikasi penipuan seumpama ini. Apa yang perlu anda lakukan apabila anda menerima ugutan ataupun skamer mengajukan pelbagai daya tarikan kenyataannya, anda perlu pastikan anda menyemaknya dengan menyalurkan kepada portal rasmi sebenarnya.my. Dan apabila anda menerima aplikasi seumpama ini, jangan mudah untuk muat turun kerana ia mungkin akan memancing maklumat peribadi anda dan maklumat perbankan anda. Ingat, tidak pasti, jangan kongsi. Awas seterusnya, tipu tawaran pembantu rumah. Sekarang terdapat banyak iklan di media sosial yang menawarkan perkhidmatan part-time maid yang murah. Murah tak masuk akal, iaitu too good to be true. Sebelum anda meneruskan urus niaga tersebut, semak maklumat berikut, iaitu yang pertama, semak nama dan alamat syarikat, buat carian di internet atau semak dengan pihak SSM. Jika anda diminta memuat turun aplikasi, pastikan aplikasi tersebut boleh diperolehi di platform atau App Store yang sah seperti Google Play Store dan Apple Store. Jika tiada, jangan install pada peranti anda. Baca dengan teliti dan semak kebenaran akses yang diminta oleh aplikasi tersebut. Jika aplikasi tersebut meminta untuk akses SMS telefon bimbit anda, jangan teruskan. Kita cuma nak booking maid, bukan nak ber-SMS dengan maid atau pihak syarikat. Fahami keperluan aplikasi yang anda muat turun sebelum memberikan kebenaran akses. Anda akan diminta membuat bayaran melalui aplikasi tersebut. Jangan, itu adalah kaedah phishing yang digunakan skamer untuk mendapatkan ID dan password perbankan anda. Untuk menggunakan internet banking dengan selamat, pastikan selepas anda masukkan ID, gambar atau frasa keselamatan muncul dan betul. Barulah anda masukkan kata laluan. Jangan teruskan jika gambar atau frasa keselamatan tidak dilihat atau salah. Jangan mudah terpedaya pada tawaran too good to be true. There must be something wrong somewhere. Curiga pada tempat yang betul itu tidak salah. Jadi peringatan buat kita bersama. Penipuan menggunakan wang palsu. Modus operandi dengan mangsa menawarkan barangan untuk dijual di media sosial. Namun, suspek seterusnya menghubungi mangsa untuk membeli dan suspek meminta untuk membuat bayaran secara wang tunai. Mangsa menyedari wang itu adalah palsu setelah menyemaknya di tempat yang lebih terang. Suspek akan membayar dengan tergesa-gesa dan memberi pelbagai alasan dan segera untuk beredar. Suspek biasanya akan menetapkan tempat perjumpaan seperti di kawasan suram dan di waktu malam. Berhati-hati, pembeli anda mungkin menggunakan wang palsu untuk membuat bayaran. Minta pembeli untuk membuat bayaran ke akaun bank anda secara dalam talian atau memasukkan wang ke mesin deposit, wang tunai serta pastikan wang telah masuk ke akaun anda sebelum menyerahkan barangan jualan. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti, jangan kongsi. Berehat seketika, kembali selepas ini dengan segmen semasa. Kerajaan akan tetap memastikan kebajikan dan sokongan yang berterusan kepada para pesawah, nelayan dan pekebun kecil. Bagi tahun hadapan, kerajaan akan menyediakan pertama, pelbagai subsidi dan insentif merangkumi subsidi harga padi, baja padi, benih padi sah, baja padi rumah dan insentif pengeluaran padi serta insentif tangkapan hasil nelayan dengan peruntukan RM1.8 bilion, iaitu meningkat RM100 juta berbanding tahun ini. Kedua, bantuan kepada pesawah padi diperkenalkan semula untuk tahun 2023 dengan memberi bantuan sebanyak RM200 sebulan untuk tempoh 3 bulan atau semusim kepada 240,000 pesawah dengan peruntukan RM228 juta. Ketiga, bantuan musim tengkujuh kepada pekebun kerja getah sebanyak RM200 sebulan untuk tempoh 4 bulan kepada 320,000 pekebun kecil dengan peruntukan RM256 juta. Ini bermakna pekebun kecil akan mendapat BMT sebanyak RM800 berbanding RM600 sebelum ini. Keempat, bagi meningkatkan pendapatan pekebun kecil getah, insentif pengeluaran latex diperkenalkan bersama dengan program target untuk menambah baik rantaian bekalan bahan mentah getah melalui koperasi. Dan kelima, skim perlindungan pertanian akan diperkenalkan untuk melindungi pengusaha pertanian daripada sebarang risiko luar kawalan seperti cuaca, penyakit dan makhluk perosak bermula dengan pesawah padi.
Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Ayo kita teruskan, kita aktifkan segmen semasa. Umat Islam diseru menghayati sirah kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan membudayakan sunnah baginda dalam kehidupan seharian. Sultan Kedah, Sultan Salihuddin Almarhum Sultan Badli Shah bertitah amalan sunnah akan mendatangkan kelapangan dalam kehidupan kerana ia bersifat komprehensif, memiliki keseimbangan dan bersifat realiti dengan segala yang berkaitan manusia seperti keperluan dan keinginan mereka. Titah baginda lagi bagi memastikan keharmonian dan kesejahteraan negeri Kedah berterusan, baginda mahu seluruh umat Islam di negeri itu khususnya menghayati setiap pengajaran dan iktibar dari kehidupan Rasulullah SAW. Dalam titah sama, Tuanku Sultan Salahuddin meminta umat Islam menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri teladan berpaksikan dengan sifat terpuji iaitu benar, amanah, fatonah dan tabligh untuk dilaksanakan dalam kehidupan seharian. Baginda bertitah demikian pada majlis sambutan Maulidul Rasul peringkat negeri Kedah tahun 1444 Hijrah 2022 di Alor. Berangkat sama Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badli Shah Sultan Salahuddin. Projek Tebatan Banjir Hospital Raja Perempuan Zainab II Kota Baharu dilihat dapat meningkatkan taraf kemudahan infrastruktur dan perkhidmatan kesihatan yang lebih efektif ketika musim banjir. Majlis mengucapkan terima kasih kepada semua tetamu berhormat. Alhamdulillah pada hari ini kita telah pun diserahkan projek Tebatan Banjir untuk Hospital Raja Perempuan Zainab II. Kerajaan membenarkan semula aktiviti mengeksport ayam hidup pedaging secara berfasa. Sekatan ekspor dilonggarkan bermula dengan 50% atau 1.8 juta ekor ayam sebulan. Jemaah Menteri membuat keputusan itu berikutan bekalan ayam di pasaran tempatan yang mulai stabil pada suku tahun ketiga dengan kadar purata lebihan pengeluaran 1.8 juta ekor sebulan. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi dalam kenyataannya berkata Jemaah Menteri membuat keputusan itu. Keputusan itu diambil berikutan bekalan ayam di pasaran tempatan yang mulai stabil pada suku tahun ketiga dengan kadar purata lebihan pengeluaran 1.8 juta ekor sebulan. Jelas beliau melalui Jabatan Perkhidmatan Veterina DVS dan Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Makis akan terus memantau bekalan ayam dalam negara serta pelaksanaan pengeksportan ayam hidup pedaging. Ia melibatkan hampir 100 ladang pengeksport melalui mekanisme pemantauan yang telah dibangunkan. Seramai 1,300 pelajar cemerlang tajaan Majlis Amanah Rakyat MARA dihantar melanjutkan pengajian ke luar negara pada tahun ini, kata Menteri Pembangunan Luar Bandar. Untuk itu, agensi berkenaan dianggarkan membelanjakan antara RM600,000 dan RM1.2 juta bagi tajaan seorang pelajar. Mereka adalah anak-anak dari Semenanjung, Sabah dan Sarawak yang cemerlang dan dihantar belajar ke luar negara untuk memberi peluang seterusnya kembali memberi sumbangan kepada negara sama ada menjadi jurutera, peguam, doktor mahupun arkitek. Selain itu, penganjuran mini karnival yang dilaksanakan oleh Felcra di seluruh negara itu giat dijalankan di seluruh negara sebagai usaha agensi itu menyampaikan pelbagai perkhidmatan seperti pendidikan, kesihatan kepada masyarakat luar bandar. Kerajaan memberi kepercayaan kepada pihak profesional dan pihak yang dilantik oleh tabung haji bagi menguruskan isu tempoh giliran menunggu yang lama bagi bakal jemaah untuk menunaikan haji. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Datuk Idris Ahmad berkata, pihaknya tidak campur tangan dalam pengurusan tabung haji kerana badan itu telah sedia maklum mengenai isu berkenaan dan akan mengambil langkah serta tindakan yang sewajarnya. Diminta mengulas kebimbangan bekas Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji, Datuk Ni Muhammad Hashuddin Yusof berkenaan isu tempoh giliran menunggu yang begitu panjang sehingga mencecah 130 tahun untuk menunaikan haji, antara perkara yang menjadi kegusaran umat Islam di Malaysia ketika ini.
Kebimbangan itu berasas kerana sebelum sampai ke tempoh giliran, bakal jemaah mungkin sudah tidak ada lagi di dunia ini dan meminta penelitian lebih lanjut oleh tabung haji yang bertanggungjawab untuk mengurus dan menyediakan perkhidmatan haji secara komprehensif dan sistematik demi kebajikan jemaah haji. Bagaimanapun setakat ini, berdasarkan rekod dan maklum balas daripada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, mereka teruja dengan perkhidmatan tabung haji dalam menguruskan jemaah haji Malaysia. Sebanyak 11,018 kes baharu COVID-19 direkodkan pada Minggu Epidemiologi ke-40 atau ME40 iaitu dari 2 Oktober hingga 8 Oktober, kata Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Beliau berkata, kes baharu pada ME40 menurun 10.4% berbanding 12,291 kes yang dicatatkan pada minggu sebelumnya iaitu ME39. Bilangan kes tempatan COVID-19 menurun sebanyak 10.4% kepada 10,987 kes berbanding 12,260 kes iaitu minggu sebelumnya. Bilangan kes import pada ME40 tidak menunjukkan sebarang perubahan iaitu 31 kes sama seperti ME39. Menurut Dr. Nur Hisham, secara keseluruhan, jumlah kemasukan pesakit COVID-19 ke fasiliti kesihatan termasuk hospital dan juga pusat rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC awam bagi setiap 100,000 penduduk juga menurun pada ME40 berbanding ME39. Beliau berkata pesakit kategori 1 dan 2 menurun 8.3%, manakala pesakit kategori 3, 4 dan 5 juga menurun sebanyak 10%. Tenaga Nasional Berhad TNB bersama Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengukuhkan integriti organisasi sejajar dengan komitmen terhadap alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG. Menandatangani memorandum persefahaman MOU pada 4 Oktober lalu bagi membolehkan kedua-dua organisasi mengadakan pelbagai aktiviti bersama bagi tempoh 5 tahun. MOU itu bagi mengukuhkan lagi kerjasama sedia terjalin antara TNB dan SPRM sekaligus memperluas perkongsian maklumat dan kepakaran. Selain itu, menambah baik sistem dan prosedur TNB, pelaksanaan operasi pengesanan bersama dan program kesedaran serta latihan. SPRM juga bersedia berbincang lanjut bagi melakukan pelbagai usaha berkaitan dalam membantu TNB membantras kegiatan kecurian elektrik oleh sindiket perlombongan Bitcoin. Bajet 2023 dilihat membawa aspirasi kerajaan dalam usaha membantu aktiviti perniagaan melibatkan syarikat perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Menurut penganalisa korporat dan perniagaan berharap intensif itu dapat disegerakan khasnya kepada golongan peniaga PMKS mikro. Secara umumnya bajet yang diumumkan khususnya kepada PMKS ini pada pandangan saya membawa satu aspirasi kerajaan dalam komitmen untuk membantu PMKS ini. Banyak inisiatif dan insentif yang diumumkan untuk membantu PMKS. Cuma ada beberapa harapan pada saya adalah kesegeraan untuk membantu PMKS ini. Contoh dalam konteks sebolehnya dalam suku pertama, selewat-lewatnya suku kedua. Itu yang pertama. Kedua adalah untuk mengurangkan birokrasi, red tape dan membantu khususnya dalam konteks mikro ini. Sebab PMKS ni punyai 3 kategori utama yang besar. Mikro, yang paling kecil, yang paling mudah terdedah, mereka yang dari kalangan penjaja-penjaja, peniaga kecil, yang sederhana besar, dan juga yang kategori kecil ini. Yang paling terdedah adalah kategori mikro ini. Jadi secara umumnya, yang kita nak tunggu adalah mekanisme pelaksanaan itu sendiri selepas ini. Apa yang diumum telah baik, telah cantik. Jadi sekarang harapan kami adalah untuk melihat proses pelaksanaan dia disegerakan, dikurangkan birokrasi. Kedah Darul Aman KDAFC menyifatkan ciapan Twitter yang mendakwa skuad Sang Kenari mempunyai masalah dalaman membabitkan isu cukai lembaga hasil dalam negeri LHDN sebagai kenyataan fitnah. Ketua Pegawai Eksekutifnya Kamal Idris Ali berkata,
KDAFC akan mengambil tindakan undang-undang bagi membersihkan nama dan imej pasukan serta satu notis tuntutan atas kenyataan fitnah itu akan diserahkan dalam masa terdekat. Beliau berkata pemegang akaun Zuhelmi Zainal 1 menerusi capannya itu memaparkan satu salinan dokumen dengan kepala surat dari LHDN kepada KDAFC bertarikh 24 Ogos 2022 berkenaan potongan cukai berjadual PCB 2021 hingga 2022. Dokumen sulit yang diperolehi secara tidak sah ini telah memberi gambaran buruk kepada kelab seterusnya tanpa fakta menyeluruh berkenaan kandungan surat tersebut. Hanya satu muka surat dikongsikan. KDAFC amat duka cita dengan penyebaran dokumen sulit berkenaan tanpa kebenaran dan rumusan dibuat. Pemegang akaun itu telah memberi persepsi negatif kepada pengurusan kelab serta imej negeri Kedah. Pastikan anda mendapatkan maklumat yang tepat, benar dan sahih sudah semestinya di media sosial rasmi kami dengan carian berita RTM. Kita berehat seketika, kembali selepas ini dengan segmen yang terakhir iaitu segmen notifikasi. Jangan ke mana-mana. Petronas Leto de Langkawi Malaysia 2022 edisi ke-28. Selasa 11 Oktober, secara langsung perlombaan peringkat pertama dengan laluan dari Kuala Pilah ke KLCC 3 petang dan sorotan harian 11.30 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Satu Melaka dah pusing. Minggu ni tempat sama lagi. Minggu ni lain. Ada pameran kementerian sama agensi. Ada Carnival Kejayaan sama isukan. Jualan IKF ada. Sukan rakyat pun ada. Siapa boleh pergi? Semua boleh pergi. Kita kan satu keluarga. Tapi kat mana? Di Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia, Negeri Melaka. 14 hingga 16 Oktober. 9 pagi sampai 9 malam. Di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka. Kunjungi program jualan murah Keluarga Malaysia bermula 19 Ogos 2022 di lokasi-lokasi terpilih seluruh negara. Pelbagai barang keperluan asas dapur dan banyak lagi boleh didapati di jualan ini. Untuk maklumat lanjut, layari Facebook rasmi Jualan Murah Keluarga Malaysia. Jangan lepaskan peluang ini. Baik, kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Sahih. Terima kasih kerana masih lagi setia. Dan seperti biasa, untuk minit-minit yang terakhir, kami akan bawakan hebahan untuk diwar-warkan kepada anda. Ayo kita mulakan dengan perkongsian maklumat ini untuk maklumat seluruh keluarga Malaysia, iaitu maklumat pengujian siren. Jadi jangan cemas. Untuk maklumat, dimaklumkan bahawa Met Malaysia akan melaksanakan pengujian sistem, iaitu siren sistem amaran awal Tsunami Malaysia SAATNM pada hari ini 11 Oktober 2022 sekitar jam 9 pagi hingga 4 petang di Pulau Pinang seperti lokasi yang tertera iaitu Kem Bina Negara Balik Pulau, Pasir Panjang, Jeti Nelayan Kuala Sungai Burong dan juga Taman Negara Kuala Sungai Pinang. Dan juga penduduk di kawasan sekitar dinasihatkan agar tidak panik dengan bunyi siren tersebut kerana ia merupakan suatu ujian sahaja dan Met Malaysia akan maklumkan jika terdapat sebarang pindahan. Dan kita teruskan dengan jelajah aspirasi keluarga Malaysia diteruskan. Dan kali ini kita akan pergi ke Air Keruh Melaka pada 14 hingga 16 Oktober 2022 bermula seawal 9 pagi hingga 9 malam. Anda boleh dapatkan pelbagai aktiviti, sukan rakyat dan pelbagai lagi yang disediakan buat anda yang menghadiri untuk berkongsi kegembiraan bersama dengan jelajah aspirasi keluarga Malaysia. Untuk mendapatkan maklumat, layari laman sawang www.keluargamalaysia.gov.my.
Ini pula, ayuh sama-sama sertai Majlis Pelancaran Diari Psikologi bertempat di Auditorium P. Ramlee Wisma Radio Angkasa Puri bertarikh pada 13 Oktober 2022 bersama yang berbahagia Datuk Haji Cik Roslan Cik Daud, Ketua Pengarah Penyiaran, iaitu Forum Kesihatan Depresi Tua Sebelum Usia. Ayuh sama-sama kita ikuti melalui Facebook Live iaitu Unit Psikologi RTM berlangsung secara dalam talian dan pendaftaran bermula 9 pagi. Sijil penyataan juga disediakan. Apakah yang boleh kami bawakan seterusnya? Lokasi kempen derma darah pada 11 Oktober 2022 hari ini. Antaranya kita ada suit derma darah Puspanita Presin 10 Putrajaya bermula 10 pagi hingga 6 petang. Jadi masih lagi ada kesempatan untuk anda menderma darah, dan di tempat lain, lokasi yang lain adalah Sunway University Kuala Lumpur Level 1 Galeri pada 11 pagi hingga 4 petang. Datanglah menderma darah di lokasi berhampiran dengan anda. Untuk keterangan lanjut anda boleh hubungi talian ini iaitu 03 2613 2688. Hari terbuka Pusat Kitar Semula iaitu MBSA Seksyen U2 bertarikh 13 Oktober 2022 iaitu pada hari Khamis. Masanya adalah 8 pagi. Lokasi di Pusat Kitar Semula Kejiranan MBSA Taman Perindustrian Saujana Indah Seksyen U2 iaitu Shah Alam. Jadi ayuh sama-sama kita pastikan kita kitar semula barang-barang yang boleh dikitar semula. Dan ini pula adalah yang boleh dibawakan adalah jelajah ANMS peringkat W iaitu peringkat Wilayah Persekutuan Labuan 2022 pada 15 Oktober 2022 di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Jom sertai pelbagai aktiviti menarik diadakan khas buat anda sebagai pengunjung. Dan pastikan sahih untuk hari ini sampai di situ saja. Ingat, pastikan sahih setiap hari Isnin hingga Jumaat pada pukul 3.30 petang di saluran berita RTM My Freeview 123. Dan juga untuk mendapatkan maklumat tepat yang sahih, seperti biasa kami selalu war-warkan kepada anda untuk ikuti media sosial rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian berita RTM. Bagaimana pula dengan berita yang tidak pasti? Tak pasti jangan kongsi. Sampai di sini saja. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia.